السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua dalam live kuliah subuh yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi untuk menaja kuliah kita pada pagi ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan saya yang telah pun sejak daripada awal lagi telah pun menonton dan sama-sama zikrullah, berzikir sama-sama tadi. Ada kawan-kawan kita daripada Mersing, Johor pun ada, daripada Najihah Din Yusof dari Penang, Noraini binti Haji Muhammad dari Singapura. Terima kasih. Macam mana keadaan Singapura sekarang ni? Moga-moga dalam keadaan baik-baik saja rakan-rakan kita di sana. Dan Masya Allah, begitu ramai sekali pagi ni. 2,000 dah menonton di permulaan mukaddimah ini. Izzah Abdul Rahim di Sarawak, Alhamdulillah, terima kasih. Ermi Fariani, Johor, okey, terima kasih juga. Fairuz Abdul Latif, Cameron Highland, Alhamdulillah. Siti Nur Insyirah Pamela, nama canggih, dari Melaka. Dan juga ramai-ramai kita ni. Prince Pian, Ustaz apa kau, Ustaz SPS clear dalam waktu kerja untuk petugas frontliner juga dengar ilmu. Rakan-rakan frontliner juga yang mendengarkan perkongsian saya, terima kasih sangat. Moga Allah rahmati semua kawan-kawan frontliner ni, dan Allah berkati dan Allah pemudahkan setiap urusan. Padang Serai, Ain Airisha. Okey, Alhamdulillah, terima kasih semua. Nak dibacakan begitu banyaklah. Kerana pada ketika ini kita akan kongsikan suatu tajuk yang sangat penting untuk kita bahaskan bersama. Dan sekali lagi saya nak menjemput rakan-rakan untuk jom sama-sama kita menyumbang menerusi Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Macam mana cara anda nak menyumbang? Anda boleh lihat pada ruangan caption ataupun status saya tu, yang mana di situ ada link untuk anda tekan di situ dan anda terus boleh menyumbang seikhlas hati anda. Yang pentingnya Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini ingin membantu mereka di luar sana, sama ada dari kalangan golongan yang susah, golongan asnaf, golongan yang memang tak berkemampuan. Lebih-lebih lagi kita dalam suasana nak menuju persiapan, nak menuju Ramadan ni, banyaklah kelengkapan, banyaklah persediaan yang perlu disiapkan. Namun dalam keadaan serba kekurangan, macam mana mereka nak beli makanan? Kadang-kadang ada yang anaknya ramai. Jadi insya-Allah Yayasan Budi Ehsan Malaysia tampil untuk membantu mereka dengan sumbangan daripada tuan-tuan semua. Jadi anda boleh juga like Facebook Yayasan Budi Ehsan Malaysia dan juga boleh menyumbang. Insya-Allah sumbangan anda boleh membantu mereka. Dan sebenarnya setiap sumbangan kita ia merupakan suatu bentuk yang akan membantu kita nanti di hari akhirat. Bantuan kita tu sebenarnya dia bantu kita balik nanti di hari akhirat nanti, insya-Allah. Kawan-kawan semua, tajuk atau topik kita pada kali ini iaitu siapa munafik. Tu dia seram punya tajuk ni, siapa munafik. Sehingga kan diangkat jadi ataupun di layar perak jadi filem dah, Munafik. Ramai sangat orang suka tengok Munafik ni. Tapi jangan hanya sekadar tengok filem kerana sedap jalan cerita, takut hantunya tu. Hantu pun kadang nampak cantik juga hantu dia pun. Watak hantu dia pun comel. Tak tahulah macam-macam. Tapi munafik yang kita akan bincangkan kali ini adalah suatu sifat yang Nabi sendiri bimbang kalau ada umat dia ada perangai macam ni. Dan perangai munafik ni pun sejak daripada dulu lagi, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dah ada sifat perangai munafik ni. Dan kita akan tengok nanti siapa yang dikatakan munafik, apa ciri-ciri dia. Dan timbul juga persoalan, orang munafik ni kalau dia meninggal, betulkah ada larangan kita daripada sembahyangkan jenazah dia? Betulkah ada ayat Quran Allah melarang daripada kita sembahyangkan jenazah orang munafik ni?
Macam mana tu? Jangan ke mana-mana. Kita akan terus dan terus bincangkan insya-Allah, dan tolong share sebanyak-banyaknya video ini, sama ada yang menonton menerusi live IG, live Instagram, live Facebook, ataupun yang juga menonton saya di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official. Okey? Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan berkait tentang sifat munafik. Yang mana sifat munafik ini sehinggakan ada surah, iaitu surah Munafiqun, surah Al-Munafiqun, juga menceritakan berkaitan tentang perihal orang-orang munafik ni. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, dan saya nak petik daripada ayat yang ke-4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa an yaqulu tasma' liqaulihim ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah, engkau lihat mereka tertarik dengan tubuh dan penampilannya bila dia berkata-kata manis, indah bahasanya itu. Itu dia. Ini gambaran yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Puak-puak munafik ni, dari sudut luaran dia, dia punya presentable dia tu, dia punya luaran dia, zahirnya tu memang nampak dia ni seorang yang kata Allah, engkau akan takjub, kau akan teruja, kau akan rasa wow, wah, apa lagi, awesome, marvelous, apa lagi, hebat. Dan dia punya kalam dia, bicaranya itu sangat menawan. Sebab itu dalam tafsir Jalalain menyebutkan orang-orang munafik ni, walaupun dia mempamerkan, dia menampakkan segaknya dia, penampilannya itu, cakapnya manis. Maaf ni contoh bahasa budak-budak sekarang kata apa, kalau bercakap tu bersemut mulut tu, bersemut kamera, bersemut mulut, manis sungguh cik oi. Ayat dia tu, orang kata apa dulu, tanam tebu di bibir, tebu kan gula manis, tanam tebu di bibir, manis bila dia bercakap tu, kalamnya itu manis sangat. Akan tetapi dalam tafsir Jalalain sebut, akan tetapi hatinya kosong, akalnya pun kosong. Hati dia kosong daripada iman, akal dia kosong daripada ilmu. Artinya dia cakap tu hanya sekadar memukau orang saja. Hati kosong, iman tak ada, akal, ilmu pun tak ada. Pandai sembang, sembang dia tu, sembang lebih, cakap manis nak menarik perhatian orang, tapi dia tu dari segi keimanan dalam hati tak ada. Ilmu pada akal dia tu tak ada. Cakap tu biar nampak orang nampak dia tu power, nampak best dia tu. Dia kan sekarang ni kan zaman packaging. Packaging mau cantik. Oh itu barang itu ni, packaging cantik, isi dalam tak ada apa. Isi dalam kadang-kadang fake, tiruan je, tak ada apa pun, tipu semata-mata. Itulah dia. Sebab itu kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, kalau dalam hadis pula, baginda Nabi banyak menyebutkan berkait tentang tanda-tanda orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik tu banyak. Antaranya saya petik daripada hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin salasa, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang munafik itu dia ada 3 tanda. 3 tanda orang munafik. Kawan-kawan kalau tunjuk 3 macam ni ke macam ni? Ke macam ni? Kan ada orang dia macam ni. 3 macam ni kan? Ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Kalau orang psikologi, orang belajar psikologi, dia kata setiap daripada 3 yang 3 tu, ni dengan ni, dia ada makna tersendiri. Orang jenis macam ni ada dia punya personality dia. Dia ni ada personality dia. Yang ni ada macam ni. Macam saya buat macam ni. Siapa yang macam saya macam ni? Kan? Lari tajuk pula. Okey, tu lain kali lah kita cerita about personality psikologi tu. Okey. 3 tanda orang munafik. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Pertama sekali Nabi kata, idza hadatha
kazaba. Bila dia bercakap, bohong. Muhung dia tu. Kencing derat orang kata. Pertama, cakap bohong. Yang kedua, bila berjanji, wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Dia mungkir janji. Mungkir pada janji dia. Janji nak bayar hutang minggu depan. Bukan minggu depan, minggu depan, tahun depan belum tentu bayar lagi. Ada kira-kira hutang ni banyak sungguh. InsyaAllah ada rezeki kesempatan boleh kita bahaskan tentang bahaya apa tu orang menangguh-nangguh hutang ni, apa dia punya kesan dia tu. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Bila diberikan amanah kepada dia, diberikan satu tanggungjawab kepada dia, maka dia pun apa? Dia mengkhianati amanah tu. Dia khianat pada amanah. Tu yang kadang kita bimbang. Akhir zaman ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menyebutkan tanda-tanda nak kiamat ni apa dia? Iaitu apabila amanah itu disia-siakan. Sahabat tak berapa nak faham sangat apa makna amanah disia-siakan. Kata Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahli. Apabila satu-satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan pakar, orang yang tak mahir bidang tu, diserahkan pada dia. Jenuh, musnah, habis fantazir sa'ah. Habis kau tunggulah nak kiamat lah tu. Bila bagi jawatan pada orang yang tak layak, tak ada kemampuan, tak ada credibility untuk nak pegang jawatan ke tanggungjawab tersebut. Itu. Jadi 3 tanda orang munafik. 3 macam ni pula. Boleh jadi ni pun boleh. 3 tanda orang munafik tadi tu. Dalam huraian para alim ulama juga ada yang saya petik. Munafik itu menurut Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, munafik itu dia menampakkan kebaikan dan dia sembunyikan keburukan, kejahatan. Dia tunjuk ke orang, depan orang manis, baiklah, Allah ke, assalamualaikum, ya Allah, masya Allah. Tapi dalam hati dia, belakang, dia tikam kita, dia tikam sungguh-sungguh, cik oi. Depan kita orang kata apa, pijak semut tak mati. Belakang kita sarang semut, dia hancur, dia bakar tu, sarang semut, bukan semut lagi dah. Dahsyat. Dalam grup WhatsApp, cakap lembutnya dengan kita. Kalau dia staff kita, terbaik boh, beres boh, padu. Dia buat grup WhatsApp lain. Boh kita tu, apa tu, ingat dia seorang, bagus sangat. Dia hentam kita balik. Ada. Kadang dalam grup kawan-kawan WhatsApp kita ni, sesama grup dalam grup, cakap lembut dengan kita ni, baik. Belakang grup lain, dihentam kita balik. Banyak pokok macam ni. Yang kita bimbangkan itulah orang jenis macam ni. Kata Imam Ibnu Katsir, dia menampakkan kebaikan dan dia menyembunyikan keburukan dia itu. Kata Ibnu Jurayj pula, orang yang munafik ini siapa? Orang munafik ini ialah dia pula orang yang bercakap tidak selari, tak sama dengan kelakuan dia. Dia bercakap tak selari dengan kelakuan perangai dia tu. Cakap tak serupa bikin. Tu kata Ibnu Jurayj. Luaran dan dalaman lain. Cakap lain, buat lain. Duk cakap dengan orang, kita haruslah bersabar, kita haruslah bertenang. Cakap orang sabar, tenang. Sekali benda tu jadi kat dia dulu mengamuk dulu. Dia cakap dengan orang, kita kena banyakkan sabar, kita kena banyak itu, pom. Sekali dia kena. Bila dia kena, mengamuk habis dalam Facebook, mengamuk habis dalam internet, dalam IG, media sosial semua. Kenapa buat ni, mak? Saya tak redha. Dulu bukan awak ke yang ajar kita mesti redha, kita mesti bersyukur, kita mesti bersabar. Ini semua ketentuan Allah. Mana yang dulu cakap tu. Jangan. Kita mesti jadi orang yang cakap serupa bikin. Kalau tidak habis kita ni. Jadi golongan yang kita bimbang, tanda-tanda munafik itu. Kemudian ada juga disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyebutkan orang munafik itu minan nifaqi ikhtilafil qalbi wal lisan wa ikhtilafis sirri wa alaniyah.
Iaitu dia orang munafik ni tandanya ialah dia berbeza hati dengan lisan. Hati cakap lain, lisan, lidah cakap lain. Dan berbeza juga apa yang nampak dengan apa yang tak nampak. Depan lain, belakang lain, ataupun di hadapan pada zahir orang lain, dalam hati dia lain. Itulah sedikit sebanyak berkait tentang makna munafik. Sebab itu Sayyidina Umar yang diambil daripada Jami'ul Ulum wal Hikam, Sayyidina Umar sendiri pernah dia menzahirkan kerisauan, kebimbangan dia, bimbang tentang munafik ni. Apa dia? Kata Sayyidina Umar, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiqul alim. Dia kata, aku ni paling takut, aku paling risau dan aku paling bimbang orang-orang yang alim munafik. Dia alim tapi at the same time dia ni orang alim tapi munafik. Dia ni alim tapi munafik. Dia alim tapi munafik. Macam mana tu? Sebab itu para sahabat-sahabat pada ketika itu pun tanya pada Sayyidina Umar, apa makna alim munafik ni? Apa makna alim munafik pula ni? Kata Sayyidina Umar, yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil juzi. Dia ni cakap, bahasanya tu bahasa konon-konon orang berilmu, tapi dia sendiri pun mengamalkan benda-benda mungkar. Benda mungkar dia duk buat, tapi pandai duk ceramah ke orang, pandai duk mengajar dengan orang. Tu bagi Sayyidina Umar, tu yang dia paling bimbang. Alim tapi munafik. Cakap dengan orang pandai, dalam masa yang sama benda hak mungkar pun dia pun buat. Dia pun sendiri buat. Baik, itulah kita ni doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita ni jadi orang yang beriman, orang yang senantiasa Allah pelihara keimanan kita. Allah pelihara apa? Pelihara keimanan kita. Sebab orang beriman ni, dalam kehidupan orang beriman, dia ada 4 musuh utama. Ada berapa? 4 musuh utama orang-orang yang beriman. Lil mu'min arba'ati a'da. 4 musuh orang beriman. Kalau boleh kawan-kawan nanti tolong komen dekat ruangan komen tu, catat sikit dekat ruangan komen, ataupun yang menonton di Facebook, di YouTube sekalipun, YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official, boleh komen, ataupun di Instagram, komen sikit 4 musuh orang-orang beriman. Siapa? Pertama, mukmin yuhsiduhu, orang beriman yang dengki dengannya. Yang kedua, wa kafirin yujahiduhu, orang kafir yang sentiasa nak melawan, nak merosakkan dia. Yang ketiga, wa syaitanun yuftinuhu, syaitan yang sentiasa nak menguji dia. Dan yang keempat, wa munafiqu yubghiduh, dan orang-orang munafik yang benci kepadanya. Tengok, orang beriman, musuh dia ada 4. Pertama, orang beriman yang dengki dengan dia. Yang keduanya, orang kafir yang nak merosakkan, nak melawan dengan dia. Yang ketiganya, syaitan yang sentiasa nak menguji dia, nak uji dia dengan macam-macam bentuk ujian. Dan yang keempat, munafik yang benci dengan dia, orang beriman. Sebab itu orang munafik ni dahsyat tu. Kalau kita tengok, kalau kita soroti sejarah ataupun menelusuri terowong sirah, tu dia ayat, menelusuri terowong sirah, kita akan dapati bahawa puak-puak golongan munafik ni kemunculan dia sejak daripada munculnya satu orang lelaki namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni terkenal sebagai tokoh munafik pun dia, presiden munafik pun dia, admin lah ni. Admin presiden pun dia munafik ni. Dia kepala mula-mula. Macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Dia boleh jadi munafik tu macam mana? Ceritanya. Masa kawan-kawan kalau masih ingat, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu baginda Nabi hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, di Madinah atau nama asal dulu ni Yathrib, Madinah tu dulu berlaku banyak pertempuran daripada pelbagai puak tu, tak kira lagi dengan puak-puak Yahudinya lagi. Bergaduh, dia bergaduh sana bergaduh. Aus Khazraj bergaduh. Dalam pergaduhan itu macam-macam berlaku, itu pertumpahan darah, berbunuh-bunuhan pun ada. Sampailah satu ketika tu Abdullah bin Ubay ini
hampir nak diangkat menjadi Raja Madinah. Dia Abdullah bin Ubay ni dia daripada puak Khazraj. Kan pernah dengar kan, Aus Khazraj. Dia daripada puak Khazraj. Dia ni hampir-hampir nak dinobat, nak diangkat jadi Raja Madinah, pemimpin nombor 1, number 1 di Madinah. Dia hampir-hampir nak diangkat dah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan muhajirin maupun para sahabat daripada Mekah datang ke Madinah, disambut dengan kompang tala'al badru alaina, hingga menyebabkan seolah-olah bagi Abdullah bin Ubay ni, Nabi Muhammad SAW dengan muhajirin yang lain overshadow dia. Faham tak? Overshadow dia. Macam seolah Melayu panggil apa overshadow ni? Seolah macam nak potong line dia lah. Potong line tak kena. Tak apalah, yang kawan-kawan faham lah kan. Maksudnya dia dah nak dinobat jadi Raja Madinah ni. Datang Nabi Muhammad SAW dan golongan muhajirin, seolah-olah populariti Nabi dan muhajirin tu melebihi dia. Orang lebih tertumpu pada Nabi, muhajirin berbanding dia. Dia berbulu lah kawan. Dia tension lah. Aduh, datang pula Muhammad ni dengan muhajirin pula datang. Tapi dia tak berani melawan. Abdullah bin Ubay dia tak berani melawan. Sebab masa tu gelombang sokongan, gelombang minat pada Nabi tu kemuncak sangat. Orang minat pada Nabi. Jadi dia tak boleh melawan. Kalau dia lawan time tu, dia kena balik. Akhirnya dia pun berpura-pura lah ikut menjadi Islam, semayang. Dia ikut. Tapi dalam hati dia hanya Allah yang tahu tau. Hanya Tuhan yang tahu ni dalam hati dia. Bencinya dia meluat betul dia dengan Nabi dan muhajirin yang lain. Sebab itu kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Ubay ni dia punya apa orang panggil, Allahumma salli ala Muhammad, perangai tak elok yang dia buat pada Nabi terlalu banyak. Apa perangai-perangai yang dia buat banyak. Kalau kawan-kawan baca dalam Quran sendiri, Allah Ta'ala ada merakamkan kurang lebih ada 17 kali, 17 ayat berkait tentang kejahatan puak-puak munafik ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, surah An-Nisa ayat 22, surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai ayat 53, surah At-Taubah ayat 74, dan surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 8. Semua cerita kejahatan puak-puak munafik ni Dia punya sandiwara dia semua Allah rakamkan. Dan banyak saya berkongsikan, Abdullah bin Ubay ni dia pernah apa tau? Dia pernah tarik 300 prajurit Islam yang nak ke medan Uhud. Kan perang Uhud, perang yang sangat getir, hingga Nabi sendiri luka, cedera parah Nabi kita. Perang Uhud tu, askar Islam, Abdullah bin Ubay, dia boleh tanam doktrin ataupun dia boleh hasut, dia boleh pujuk sampai 300 askar Islam patah balik, tak jadi ikut pergi perang Uhud. 300 orang dia pujuk supaya jangan ikut, U-turn balik, jangan ikut Muhammad semua. Dia kan macam saya sebut di awal tadi, dia kan pandai sandiwara, ayat manis, janji-janji dia tu orang boleh terpesona, terpukau dengan ayat-ayat dia. Patah balik 300 orang, ramai tu. Dengan jumlah Islam yang tengah baru nak meningkat, 300 tu banyak. Tak cukup dengan tu, apa lagi dia buat? Dia sebarkan fitnah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, buat perkara tak senonoh dengan sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Macam skandal lah. Dia buat fitnah, dipanggil Qisatul Ifki. Tersebar sampai Nabi pun sedih, Aisyah pun sedih, keluarga Nabi pun sedih. Fitnah yang membabitkan skandal-skandal ni memang satu benda yang meragut lah jiwa tu. Memang sebab sedih, pergi mana-mana pun orang duk bercakap. Kalau bahasa hari ni viral. Ini angkara siapa yang jadi headline berita utama tu, yang duk buat berita ni siapa ni, cerita tu Abdullah bin Ubay, dia sendiri.
Sebab dia cuba nak attack Nabi, tak macam tak efek, tak berkesan. Dia attack keluarga Nabi lah. Dia orang buruk perangai, jahat perangai ni macam tu. Kawan-kawan perasan tak? Ada orang, dia dengki, dia benci dengan satu orang. Dia cuba attack, dia cuba serang kawan ni, fitnah apa semua. Tengok-tengok tak berkesan, tak jadi. Akhirnya dia serang siapa? Dia serang siapa pula? Dia serang keluarga dia pula. Burukkan pula tengok isteri dia, tengok bini dia tu. Tengok isteri okey. Anak pula, tengok anak dia pula. Yang penting dia nak jatuhkan maruah orang yang dia benci tu. Tu perangai munafik. Itulah perangai munafik. Padahal orang beriman, kalau kawan tu dapat nikmat, dia ucap tahniah, tumpang gembira. Kalau kawan ni buat benda tak betul, bukan difitnah, dia pergi nasihatkan. Bukan viral dalam grup WhatsApp, bukan tular dalam IG, Facebook, semua tak betul perangai tu, munafik. La ilaha illallah. Takut kawan-kawan. Lagi apa? Dia boleh buat masjid lain. Tuan-tuan bayangkanlah, kita dalam tempoh musim PKP ni rindu nak pergi sembahyang di masjid kan? Di zaman Nabi dulu dah elok-elok ada masjid Nabi. Ussisa ala taqwa, dibina atas dasar ketakwaan pada Allah Taala. Dah puak-puak munafik ni dia buat masjid lain. Allah ni, saya bukan cakap saja ni, Allah Taala ada sebut dalam Quran. Kalau kawan-kawan rajin baca dalam Quran, surah At-Taubah ayat 107. At-Taubah, surah At-Taubah ayat 107. Allah Ta'ala ada berfirman, kata Allah, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin." Kata Allah Ta'ala ila akhir ayat. Dan di antara orang-orang munafik, orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang-orang Islam dan menguatkan keingkaran mereka sendiri serta memecah belahkan perpaduan orang beriman. Nampak? Dia masjid ni dibina atas dasar kasih sayang, merapatkan kasih sayang sesama kita. Tak, munafik dia tak boleh tengok. Orang munafik ni senang faham kawan-kawan. Dia tak boleh tengok orang berkasih sayang, berbaik-baik, tolong menolong. Dia meluat, dia benci. Tapi kalau bergaduh, ayat dia apa? Semalam meeting dengan kata bergaduh kan? Apa bergaduh? Apa yang bergaduh? Bergaduh macam mana? Aku agak dia orang tu dah lama aku tengok nak bergaduh tu. Dia suka sangat permusuhan, kebencian, pergaduhan, perpecahan. Munafik dia suka yang tu. Dia suka sangat perpecahan dari dalam ni. Dia suka sangat. Tu orang tua-tua dulu kata apa? Gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, api dalam sekam. Apa lagi? Api dapur, gas tak kena. Lagi apa? Macam-macam lah. Nak menunjuk bahawa rosak dari dalam. Masjid dah ada elok kan? Masjid yang dibina Nabi. Buat masjid lain pasal apa? Macam kita hari ni dah ada masjid, buat masjid lain tu sebab untuk menampung jumlah jemaah. Kawasan tu ramai sangat penduduk. Jadi atas kelulusan daripada Jabatan Agama Negeri ke apa semua, buatlah masjid lagi satu. Tu cerita lain. Ini dah elok-elok masjid tu dah cukup jemaah, dah muat untuk jemaah semua, dah buat masjid lagi satu. Nak bagi pecah jemaah. Tu tujuan dia. Ya Allah, yang dikenal sebagai Masjid Dirar tu. Sebab itu kawan-kawan yang dimuliakan Allah semua, dalam siaran live kita pada pagi ni yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita menyeru sangat. Tanda orang ada iman, apa sifat dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Zahirkan kasih sayang kita dengan membantu orang lain, bukan memecah belahkan orang lain. Tu perangai munafik. Ya Allah, apa lagi dia buat? Tak cukup dengan tu, dia hasut orang-orang Madinah dengan membangkitkan isu-isu sensitif. You know sensitif? Dia bangkitkan isu sensitif, benda-benda berkait dengan benda-benda sensitif. Ada pernah satu ketika tu, saya ingat pada ketika itu Abdullah bin Ubay ni dia rasa meluat sangat kot, kemuncak meluat daripada Nabi dan Muhajirin lain, sampai dia kata apa tau? Dia kata, tengok sekarang. Ni saya ambil mafhum supaya tuan-tuan nak mudah faham ya. Tengok sekarang.
yang perintah kita orang luar. Yang perintah kita bukan bumi putera Madinah. Yang perintah kita ni orang luar. Tengok, lama kelamaan kita semua kena pijak kepala semua. Bagi muka sangat dekat orang luar untuk nak bawa kita ni semua. Bagi muka sangat dengan orang luar. Kan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Muhajirin kan daripada Mekah. Yang diorang ni orang Madinah, termasuk Abdullah bin Ubay. Dia hasut orang ramai. Dia kata, tengoklah, kita bagi peluang kat orang luar untuk pimpin kita. Tengok apa jadi. Dia pijak kita satu hari nanti. Jangan bagi muka sangat. Sampai siap disebut lagi. Memang betul lah, seperti kata orang tua-tua dulu, Abdullah bin Ubay. Dia kata apa? Thamin kalbak yakulka. Thamin kalbak yakulka. Dia kata apa? Orang tua-tua dulu berpesan, engkau gemukkan anjing engkau, nanti anjing engkau gigit engkau balik. Kau gemukkan anjing engkau, nanti anjing engkau tu dia gigit engkau balik. Kau manjakan sangat, kau bagi muka sangat kat anjing kau tu, satu hari dia gigit engkau balik. Tengok, perasan tak kawan-kawan? Orang munafik ni kalau dia bercakap, tengok, dia guna bidalan, dia guna tamsilan, dia guna apa untuk nak menjayakan matlamat dia. Sebab tu orang munafik ni, kalau dia menipu sekalipun, dia berbohong sekalipun, mula-mula kita dengar, kita tak percaya lagi. Tapi kalau dah berulang kali dia ulang benda sama dan disampaikan dengan penuh, orang panggil apa kalau public speaking tu, efektif punya penyampaian, orang percaya. Orang percaya. Betul-betul punya percaya ni. Kerbau makan belalang. Kerbau makan belalang. Orang kata kerbau makan belalang. Mana ada kerbau makan belalang? Tak. Kalau yang munafik yang cakap, hari-hari kerbau makan belalang. Kerbau makan belalang. Cakap dengan lembut, dengan penuh. Ni contoh benda tak logik. Kerbau makan belalang apa cer? Tapi dia sebut dengan penuh nada dia, dengan gaya dia. Lama-lama orang percaya. Tu kan munafik. Cakap benda tak betul, tapi dengan presentationnya tu memukau, orang percaya akhirnya. Munafik. Sebab itu, akhir sekali, sampailah Abdullah bin Ubay ni bila dia meninggal dunia. Masa dia meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan tuan-tuan, Nabi kan membawa rahmat ke seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nabi, kasih sayang Nabi ni merentasi sempadan warna kulit, bangsa, agama. Nabi sayang pada semua. Walaupun munafik macam mana benci, kacau Nabi dan keluarga, hari Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Nabi sembahyangkan, Nabi solatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Walaupun tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditegur Allah. Allah tegur Nabi kita. Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 84 sampai ayat 85. At-Taubah ayat 84 sampai ayat 85. Allah tegur Nabi Muhammad SAW yang semayangkan Abdullah bin Ubay munafik tu. Allah tegur perbuatan Nabi tu. Apa kata Allah Ta'ala? وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan jangan engkau solatkan seorang pun yang mati dalam kalangan munafik. Allah kata apa? Dan jangan engkau solatkan seorang pun yang mati dalam kalangan munafik abada, selama-lamanya. Allah kata apa? Selama-lamanya. Jangan kau solatkan puak-puak munafik ni, maupun jangan duduk tepi kubur dia sekalipun. Okey, persoalan. Sekarang ni, kalau dah ayat ni nampak gayanya Allah Ta'ala kata apa? Jangan kau solatkan orang munafik. Bagi kawan-kawan yang menonton sejak daripada awal tadi, kita pun dah nak habis ni sebenarnya ni, tapi tak apa. Nonton sejak daripada awal tadi, tanda-tanda munafik itu kan kita dah sebut. Menipu, mungkir janji, khianat pada amanah, apa semua kan. Jadi kalau orang jenis macam ni ada, menipu, mungkir janji, khianat pada amanah,
dia meninggal dunia. Adakah kita nak claim, kita nak kata dia tu munafik? Jangan. Kita orang beriman diajar jangan tuduh orang dia tu munafik, dia tu apa tu kafir. Tak boleh. Mulut tak boleh cakap macam tu, tak boleh. Yang kena buat apa? Nasihatkan dia. Nampak dia buat tak betul, nasihatkan. Jangan hukum dia. Jangan. Tapi kalau dia tu dah memang jelas-jelas dia ni memang penipu, apa tu, mungkir janji punya orang, bila dia mati, ni Allah Ta'ala kata orang munafik, tak boleh semayangkan dia. Sabar, tenang. Nanti dulu. Nanti takut saat lagi ramai orang salah faham saat lagi, habis kawan seorang hak memang jenis nipu, dia meninggal, ramai tak mau semayangkan dia. Pasal ni Allah Ta'ala kata jangan semayangkan orang munafik ni semua. Rupanya kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, saya ambil apa yang disebutkan ataupun kata-kata pandangan daripada Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar menyebutkan, kata mereka munafik ni dia ada dua jenis. Munafik ada berapa jenis kawan? Ada dua jenis. Nanti komen, letakkan di ruangan komen tu jenis munafik yang akan saya sebut ni. Munafik ada dua jenis. Pertama disebut munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi maksudnya apa? Dia munafik pada pegangan. Maknanya memang pegangan jiwa dia tu memang munafik. Orang panggil apa bahasa sekarang? Munafik sejati. Ori punya, bukan spicy. Ori. Original punya munafik ni. Pure punya munafik. Satu lagi, kata Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Hajar menyebutkan, munafik jenis lagi satu, kalau yang pertama tadi munafik yang i'tiqadi. Yang kedua disebut munafik amali. Munafik amali ataupun munafik dari segi perbuatan ada juga. Atau nak mudah fahamnya lagi, munafik i'tiqadi tadi tu munafik besar. Kalau munafik amali ini disebut juga sebagai munafik kecil. Munafik kecil. Yang kata munafik amatur pula tak baik. Itu munafik lah, munafik yang amali. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kita yang Allah Taala tegur Nabi jangan sembahyangkan jenazah munafik tadi tu ialah munafik i'tiqadi. Munafik yang saya kata munafik pada pegangan. Sebab apa? Dia ni orang yang, komentar daripada Imam Nawawi menyebutkan, orang yang dia ni maknanya dia kafir. Dia sendiri dia tak membenarkan Allah sebagai Tuhannya dan dia tak membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi dia hanya mempamerkan luaran saja. Tak semayang, tak apa, dan dia pun tak percaya pada Islam semua. Tapi dia topeng saja. Ini memang munafik i'tiqadi. I'tiqad dia tak percaya pada Allah Ta'ala. Tapi kalau satu lagi namanya munafik amali. Dia ni, kata Imam Nawawi, dia ni seorang yang membenarkan Allah. Dia percaya Allah tu ada, Allah tu wujud. Dan dia membenarkan ajaran Islam di hati dan di mulut dan di lidah lisan dia. Tapi itulah perangai dia je lah. Suka menipu. Dalam dia duk semayang, dalam dia duk bersedekah, apa kan, menipu. Dalam dia duk solat tak tinggal semua, mungkir janji. Faham tak? Itu maknanya. Jadi kalau ada kawan-kawan hak jenis perangai-perangai macam tu, sama ada mungkir janji ke, khianat pada amanah ke, ataupun menipu ke apa, kalau dia meninggal sekalipun, kita tak boleh hukum dia munafik. Semayangkan jenazah dia macam kawan-kawan yang lain. Faham kawan-kawan ni? Faham ya? Yang dahsyat tadi tu yang Allah tegur tu munafik yang i'tiqadi, yang memang betul-betul dari segi dia punya pegangan dia pun dia tak membenarkan Allah dan dia tak benarkan ajaran Islam sendiri. Ingat. Sebab itu dalam pandangan sisi pandang yang lain juga, orang munafik ni boleh dikenal pasti menerusi semayang. Menerusi dia punya solat, boleh nampak kemunafikan dia. Ni bukan saya sebut ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kawan-kawan kalau rajin boleh tengok. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa ayat 142 Allah SWT ada rakamkan. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, boleh tengok.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahul azim. Dengar. Ini memang jelas-jelas Allah Ta'ala beritahu perangai munafik dalam semayang. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan berpura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri nak semayang, mereka berdiri dengan malah. Mereka berdiri dengan malah. Habis tu ustaz, kalau orang yang baru nak semayang baru Allah dengan menguap-menguap tu kira kira semayang malah, kira munafik. Nanti dulu. Nanti cek, nanti dulu. Mereka berdiri semayang dengan malah. Mereka semayang dengan bertujuan riak, memperlihatkan solatnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka pun beriman. Dan mereka pula tak ingat pada Allah, tak berzikir pada Allah, melainkan jarang-jarang. Tu dia. Surah apa tu? An-Nisa ayat 142. Okey, daripada ayat ni, kawan-kawan nanti tolong komen. Siapa yang menonton saya dekat YouTube, Ustaz Ilyas Ismail Official, channel saya, anda tolong komen, catat dekat ruangan komen. Yang menonton di Facebook atau di Instagram, tolong nanti kawan-kawan lain yang tengok kemudian boleh. Yalah, kadang tempoh ceramah mungkin panjang, jadi dia orang nak poin-poin. Jadi kawan-kawan tolong, siapa yang tengok tu nanti dia amal dapat pahala, kawan-kawan pun tumpah sama pahala berpanjangan. Okey, 3 perangai orang munafik ketika solat. Pertama, Allah sebut tadi, perangai dia apa? Malas. Nombor 1, bila dia berdiri nak semayang, dia malas. Sebab apa dia malas? Sebab dia berat, dia melambat-lambat, dia tak semangat. Dah tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok, tak ada orang perhatikan dia, maka dia pun semayang malas-malas. Tak bersungguh. Bila dia semayang pun melewat-lewat. Dalam Quran, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5, Allah musallin alaihi salati sabun. Kecelakaanlah bagi orang yang semayang. Setengah tafsir menyebutkan neraka wail untuk orang yang solat. Siapa ini? Iaitu mereka yang dalam solatnya itu lalai. Lalai ini pula ulama membahagikan 2 maksud lalai. Pertama ialah dia melewat-lewatkan semayang. Kalau subuh tu sampai ada matahari. Kalau asar sampai matahari dah hilang. Nabi kalau semayang subuh tak ada matahari lagi. Dan Nabi kalau semayang asar sekalipun masih ada matahari. Ni ada orang semayang subuh sampai ada matahari. Ada orang semayang asar sampai matahari pun tak ada. Terbalik dengan kita, na'udzubillah. Ya Allah, terbalik habis. Lagi 5 minit nak habis asar. Lagi 5 minit nak habis zuhur. Barulah terjun apa semua. Takut bimbang kita ni. Sahun. Maksud yang kedua, dia tidak sempurnakan rukun solat dia. Semayang patuk-patuk. Orang tua-tua kata ayam patuk padi. Rokok ni orang nak cepat-cepat. Dia cepat, nak cepat. Tu semayang munafik. Semayang nak cepat. Dia kalau orang sayang pada Allah Ta'ala ni, dia solat tu dia bertenang-tenang. Dia tenang. Tapi kalau munafik tak ada. Dia memang semayang tu memang gopoh yamat. Orang munafik dalam semayang riak. Apa makna riak? Saya dah jelaskan dalam live sebelum ni, dalam bab jangan petikan ikhlas orang kan. Dalam maksud riak tu apa dia? Mempamerkan amal soleh, tujuan untuk orang puji dia. Dia semayang dalam keadaan riak. Orang riak ni senang nak kenal macam mana? Bertambah amal bila dipuji, berkurang amal bila dikeji. Orang kutuk, orang hentam, orang kecam, terus tak nak buat. Sedekah
bere, oh semangat dia. Itu tanda orang ada riak. Bertambah amal bila berkurang amal bila dikeji. Dan yang ketiga, orang munafik kalau dalam sembahyang dia jarang-jarang ingat satu waktu main Jumaat tu malu ke orang. Ada. Ataupun kata ulama juga, dia jarang-jarang zikir pada Allah. Sebab tu saya menyerulah diri saya dan kawan-kawan semua, lepas semayang duduk kalut ke sibuk macam mana pun, jangan pernah tinggal zikir. Sama ada wirid kita, maksurah ke apa, lepas semayang ada istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, ayat kursi, sama ada tasbih, tahmid, takbir 33, dosa jangan disuruhkan diampun dosa, walaupun dosa kita sebanyak berhilatan, tak lagi kata banyak dosa dosaku bagaikan pepasir di pantai. Banyak dosa, jom sikit, banyakkan zikir Allah kita. Cukup setakat ini saja dahulu perkongsian temuan kita. Mudah-mudahan ada sikit kesempatan kita jumpa lagi lah pada lain-lain waktu insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Taala moga kita dapat bersua dengan Ramadan yang akan kunjung tiba tak sampai seminggu lagi dah ni, dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang mana kalau anda nak nyumbang, anda boleh tekan klik pada ruang caption ataupun status saya itu, dan anda boleh berikan sumbangan anda sebanyak mana atau seikhlas mana yang anda nak berikan, kerana anda akan dapat pelepasan cukai, dan sumbangan anda itu akan sampai kepada golongan yang sangat memerlukan. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton. Begitu ramai sekali yang menonton saya, dan saya mohon maaf kerana tak dapat nak membalas semua komen-komen anda pada waktu ini. Namun terima kasih sangat-sangat. Doakan moga kita ada peluang untuk live lagi pada masa akan datang insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.